Salam sejahtera, saya Mutia Alagapun ataupun Mutu daripada Tampui, Johor Bahru. Mohon jasa baik daripada rakan-rakan di luar sana untuk tolong sampaikan rakaman ini kepada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Menteri Pendidikan Yang Berhormat Puan Fadlina Siddiq dan kepada semua pihak-pihak yang berkait. Terima kasih. Salam sejahtera Datuk Seri. Hari ini saya ada satu lagi cadangan yang saya yakin mampu menyelesaikan satu isu penting dalam negara, iaitu isu permohonan kemasukan pelajar ke IPT, matrikulasi dan sistem kota. Cadangan ini juga lahir daripada konsep berpemikiran di luar kotak. Jadi untuk menjayakan misi ini, perhatian dan penelitian yang khusus daripada Datuk Seri amat sangat diperlukan. Izinkan saya menjelaskannya secara lebih terperinci. Datuk Seri, kita harus membahagikan hari pembelajaran IPT yang sedia ada kepada 2 sesi besar setiap minggu dan lanjutkan masa pembelajaran tersebut untuk 2 kumpulan pelajar, ataupun dengan perkataan lain, kurangkan hari tapi panjangkan masa untuk belajar. Kumpulan A akan belajar pada hari Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu dan berehat pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu untuk minggu pertama, manakala kumpulan B pula belajar pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu dan berehat pada hari Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu untuk minggu pertama. Untuk minggu kedua, kumpulan A akan belajar pada hari Ahad, Isnin dan Selasa dan berehat pada hari Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu, manakala kumpulan B pula belajar pada hari Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu dan berehat pada hari Ahad, Isnin dan Selasa. Untuk minggu kedua, kumpulan A akan belajar pada hari Ahad, Isnin dan Selasa dan berehat pada hari Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu, manakala kumpulan B pula belajar pada hari Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu dan berehat pada hari Ahad, Isnin dan Selasa. Ataupun dengan perkataan lain, belajar 4 hari cuti 3 hari di minggu pertama dan belajar 3 hari cuti 4 hari di minggu kedua. Konsep 4-3-3-4 ini akan berlanjutan sehingga tamat pengajian di IPT. Datuk Seri, dengan melakukan perubahan besar ini, kita mampu menaikkan pengambilan pelajar masuk ke IPT kepada 200%. Dengan perkataan lain, sekiranya sekarang kita mampu menyediakan 100,000 peluang ke IPT, dengan konsep baru ini, kita mampu menyediakan hampir 200,000 tempat untuk pelajar-pelajar kita melanjutkan pendidikan ke IPT. Kesimpulannya, supply akan menjadi lebih daripada demand. Jadi, kesemua pelajar kita yang mendapat A penuh, dapat kurang A dan yang sedikit kurang cemerlang berpeluang melanjutkan pelajaran ke IPT. Dan tempat selebihnya kita boleh buka permohonan untuk pelajar dari luar negara. Dalam pada itu ada beberapa perkara penting yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Yang pertama, kaji semula bidang ataupun jurusan pendidikan di IPT yang sedia ada, sama ada ianya masih relevan dan sesuai untuk pasaran kerja hari ini. Kalau tidak, gantikan dengan jurusan terkini seperti yang diperlukan oleh pasaran kerja semasa. Yang kedua, kalau boleh kita patut bawa masuk dan serapkan jurusan-jurusan terbaik daripada universiti terkemuka dunia seperti Harvard, Oxford, Stanford, Cambridge dan sebagainya, yang juga menjadi daya penarik kepada pelajar kita untuk melanjutkan pelajaran mereka ke luar negara. Yang ketiga, dengan melakukan sedemikian, pelajar kita dapat belajar dalam bidang kegemaran mereka di negara sendiri. Oleh itu, kita dapat berjimat kerana segala kos pendidikan dibelanjakan dalam negara dan kita dapat kurangkan pengaliran keluar dana pendidikan kita ke luar negara. Dan dalam pada itu, serba sedikit kita mampu mengekang brain drain kita ke luar negara. Yang keempat, kerajaan tidak perlu membina dan menyelenggara universiti baru. Sebaliknya, cuma perlu tambah kemudahan asas di kesemua universiti yang sedia ada. Yang kelima, untuk menampung pertambahan pelajar di kedua-dua sesi, ianya membuka banyak peluang pekerjaan untuk pensyarah yang bertauliah dan terbaik dalam bidang yang diperkenalkan. Yang keenam, negara kita akan menjadi tumpuan pelajar dari luar negara untuk meneruskan pengajian tinggi mereka. Dan secara tidak langsung, ianya akan membantu melonjakkan ranking universiti kita ke tahap yang lebih baik. Yang ketujuh dan penting, selepas ini tidak ada sesiapa pun dari sebelah sini ataupun dari sebelah sana yang boleh mempolitikkan isu ini untuk kepentingan sendiri. Yang ke-8 dan yang paling penting, selepas ini kesemua pelajar cemerlang kita akan berpeluang untuk melanjutkan pendidikan mereka sehingga ke Menara Gading. Datuk Seri, kesemua ini kita mampu capai dengan melakukan satu perubahan besar dengan menerapkan konsep 4-3-3-4 ke semua IPT kita. Dari sudut pelajar pula, dengan beralih ke konsep 4-3-3-4 ini,
Mereka mempunyai masa yang cukup untuk belajar, berehat, ulang kaji dan sebagainya. Mereka juga boleh menggunakan cuti mereka untuk bekerja part-time untuk menampung perbelanjaan mereka dan tidak perlu menambahkan bebanan kewangan ibu bapa di kampung. Pada yang kampung halaman mereka tidak jauh, selalu boleh balik kampung. Datuk Seri, mungkin ada yang sedikit kurang selesa dengan konsep ini, tapi pepatah Melayu ada menyatakan biasa alahkan bisa. Dalam masa beberapa minggu ataupun sebulan dua, mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan konsep 4-3-3-4 ini. Akhir kata, saya berharap cadangan ini serba sedikit dapat membantu Datuk Seri untuk menyelesaikan satu isu rumit yang sekian lama tidak dapat diselesaikan. Sekian dan terima kasih.